So, untuk video ini kita akan bincang soalan-soalan bagi latihan 3.1b iaitu hukum kegravitian semester Newton part 2. Okay, so untuk topik ini kita akan lebih fokus pada formula daya memusat iaitu Fc sama dengan mv square bagi R. Di mana V adalah hal laju linear. Okay, kalau contoh saya ada satu bola pusing secara bulatan. Okay. So hal laju linear maksudnya pada masa itu hal laju dia adalah bergerak secara tangent kepada bulatan tersebut. Dan R rujuk kepada jejari bulatan tersebut. Okay. So formula Fc sama dengan mv square bagi R. Dan kita juga akan tengok satu lagi formula di mana kita boleh menentukan jisim matahari, jisim planet dengan menggabungkan formula bagi daya graviti dan juga daya memusat. Okay, iaitu kalau kita cuba gabungkan W sama dengan Fc. Okay, W sama dengan Fc. Okay, so daya berat ini sebenarnya disebabkan oleh daya kegravitian. So, dengan kata lain kita boleh tulis Fg sama dengan Fc. Okay, Fg sama dengan Fc. Di mana Fg ini sebenarnya dia adalah G M1 M2 bagi R kuasa 2. Sama dengan MV kuasa 2 bagi R. Dan kalau kita jadikan M1 adalah jisim. Okay, jisim bagi satelit contohlah. Okay. Dan kalau kita bagikan M2 ini sebagai jisim untuk bumi lah, okay, contoh lah. So apa yang kita akan buat adalah kita akan cuba potong, okay, cuba potong dan kita dapat menentukan jisim bumi dengan M sama dengan M sama dengan V kuasa 2 R kuasa 2 bahagi G R. Okay, V kuasa 2 R kuasa 2 bagi GR. Okay, dan kita boleh cuba menggantikan V ini sebab kita tahu kalau satelit, contoh satelit dia mengelilingi bumi, so satelit ini dia akan menghasilkan bulatan kan, okay, bulatan. So kalau kita tengok V sebenarnya sama dengan S bagi T. Dan katakan kalau kita nak tengok satu bulatan dia adalah 2 pi R. Okay, 2 pi R. Dan untuk T sebenarnya masuk masa untuk satu putaran. So kita boleh tuliskan tempoh. Okay, masa untuk satu putaran. Okay, satu lilitan. Jadi bila kita cuba masukkan 2 pi R bagi T ke dalam formula, so kita akan dapat formula 2 pi R bagi T kuasa 2. Okay, kita boleh cuba ringkaskanlah R kuasa 2 dengan R kita cuba potong. Okay, R bahagi G. Okay, bagi G. So, bila kita cuba teruskan, okay, saya tulis dekat sini ya, sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 bagi T kuasa 2. Okay, dan satu ada R lagi bagi G. Dan dia sebenarnya kalau kita cuba susun semula, formula adalah 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bagi G T. Okay, so bila kita tahu information, maklumat seperti jejari bulatan atau jejari orbit dan juga masa, okay, tempoh untuk satu kali putaran, maka kita dapat menentukan jisim, okay, jisim untuk setiap planet ataupun matahari. Okay, so ini adalah formula yang berkaitan untuk topik ini. Marilah kita tengok kepada soalan sekarang. Okay, so sekarang soalan 1. Zulkifli memutarkan sebiji batu berjisim 150 gram dengan seutas tali yang panjangnya 1.2 meter.
Okay, so kalau anda ada habit boleh tulis sajalah. Okay, M adalah 0.15 kg. Okay, dan panjangnya kita tahu dia adalah R. R adalah 1.2 meter. Jika laju putaran, so V adalah 5 meter per saat. Berapakah daya tegang dalam tali yang menghasilkan daya membesar itu? Jadi apa yang berlaku adalah daya tali ini, daya yang ditarik, daya yang saya tarik ini, saya tarikkan tali ini supaya ada daya tarikan. Dan daya tarikan ini sebenarnya dipanggil sebagai daya tegang. Tension force. So tension force ini dia akan menyebabkan bola ini atau batu ini dia berputar dalam bulatan. Jadi dia dapat menghasilkan daya membesar. Daya membesar. So daya tegang ni sebenarnya sama dengan daya membesar. So Fc sama dengan mv square bagi R. Kita tuliskan formula. Masukkan nilai 0.15 adalah jisim, 5 adalah hal laju, 5 kuasa 2 dan bahagi kepada 1.2 dan tekan kalkulator kita akan dapat jawapan sama dengan 3.125 Newton. Ini adalah soalan pertama. Seterusnya kita tengok pada soalan kedua. Untuk soalan kedua, sebuah satelit buatan manusia berjisim 800 kg mengorbit bumi. Kalau bumi dia ada satelit, satelit dia cuba mengorbit bumi kan. Dengan jejari 4.5 dalam 10 kuasa 6. Maksudnya jejari bulatan adalah 4.5 dalam 10 kuasa 6. So ini adalah R. Dan laju linear satelit ini adalah V. Dan satelit adalah jisim 800 kg. So senang saja kita masukkan semua nilai. F sama dengan mv square bagi R. Masukkan nilai dengan betul, tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 12,041.4 Newton. 12,041.4 Newton. Ini adalah daya membesar bagi soalan 2. Kenapa dia ada daya membesar? Sebab ada daya kegravitian yang cuba tarik satelit ke arah bumi. Tapi kita tahu, bila satelit dilancarkan, dia akan bergerak. Dia akan cuba bergerak secara linear. So, untuk mengelakkan satelit ini dia fly off, dia terbang keluar daripada bulatan, maka kita ada daya tarikan yang memastikan bahawa satelit akan selalu mengorbit bumi. Jadi sebenarnya satelit dia bukan yang tidak bergerak. Dia memang selalu bergerak. Dan anda ingat tak, kalau di angkasa lepas, dia tak ada daya rintangan, tak ada friction, tak ada daya rintangan udara. So bila sesuatu objek bergerak, dia akan bergerak selama-lamanya. Sebab tak ada daya yang cuba menghentikan satelit tersebut. Ini adalah berdasarkan hukum Newton pertama. Sesuatu objek kalau dia bergerak, dia akan kekal bergerak. Kecuali ada satu daya cuba memberhentikan satelit tersebut. So ini adalah soalan 2. Untuk soalan 3, hitung daya membesar yang dikenakan ke atas 900 kg kereta yang melalui satu lengkungan yang rata berjejari 500 meter pada hal laju 25 meter per saat. So, M 900 kg dan R adalah 500 meter. V adalah 25. So, bila kita cuba bergerak dalam roundabout, roundabout, kenapa kereta ini dapat bergerak dengan bentuk dia bulatan. Dan apa yang berlaku pada kita akan cuba sebenarnya badan cenderung ke tepi kan, keluar kan. So seperti yang saya kata, untuk ke dalam sebenarnya dia adalah daya membesar. Daya membesar. Untuk daya yang keluar sebenarnya dia panggil daya emparan ataupun centrifugal force. Satu adalah daya aktif. Daya membesar adalah daya aktif. Dan daya centrifugal ini, dia adalah daya pasif. Sebab ada tindak balas. Seperti kalau kita berdiri di atas lantai kan. Berat kita akan menyebabkan kita
jatuh ke bawah. Tetapi kenapa kita tak akan jatuh atau badan kita terjunam sehingga akhirnya kita tinggal kepala kat tanah saja. Kenapa? Kenapa saya dapat berdiri di atas tanah dengan stabil? Sebab ada satu daya yang pasif. Okey, yang pasif cuba menahan berat saya. Kalau tak ada berat atas tanah ini, memang tak ada daya tersebut. So dia adalah daya tindak balas, reaction force. So ini kita panggil sebagai daya tindak balas. Okay. So that's why kita boleh duduk di atas kerusi dengan selesa sebab kita ada daya normal ataupun daya tindak balas. Okay. So kembali kepada kita punya soalan, apa yang berlaku adalah kenapa ada daya membesar? Okay. Takkanlah sebenarnya robot ini dia akan tarik, bukan. Okay, sebenarnya nanti kalau anda cuba belajar dekat college ataupun universiti, apa yang berlaku adalah daya geseran ini. Okay, daya geseran yang menyebabkan daya membesar. Okay, that's why bila kita cuba belok, kita akan dengar bunyi kan? Itu adalah bunyi tayar sedang geser dengan lantai kan. So bila kita cuba belok ni, dia sebenarnya ada daya geseran. Daya geseran dia menyebabkan kita dapat selalu pusing dalam putaran. Bayangkan kalau tak ada daya geseran. Kalau tak ada daya geseran, anda akan terbang. Okay, terbang keluar daripada bulatan. Okay, imagine if you are in the ice, okay, ice skate. So bila lantai ni dia bukan lantai kasar, tetapi dia adalah ice. So kita tak dapat belok. Okay, sebab tak ada daya geseran yang membantu kita untuk belok. Faham tak? So daya geseran ini yang menyebabkan daya membesar. Okay, jadi saya cuma terangkanlah apa yang menyebabkan daya membesar dia dihasilkan. Untuk pengiraan, sama juga kita guna FC sama dengan MV kuasa 2 bagi R. So masukkan nilai-nilai, kita akan dapat jawapan adalah 1125 Newton. 1125 Newton. Okey. So soalan 3 selesai. Okey, soalan 4. Satelit astronomi. Okey, sebelum saya mula, kalau anda cuba perhatikan kepada latihan di dalam Google Classroom, okey, ada satu silap sebab soalan 4 sebenarnya dia adalah satu typo yang saya tercopy paste daripada latihan 3.1a. So itu sebenarnya adalah latihan 3.1a. So anda boleh padam sahaja dan tukar soalan 4 daripada soalan 5. Maksudnya soalan 5 akan menjadi soalan 4, soalan 6 jadi soalan 5 dan sebagainya. So jumlah soalan dalam lembaran ini ada 8 sahaja. Okey. So satelit astronomi merupakan sebuah teleskop yang mengelilingi bumi yang digunakan untuk memetakan permukaan planet yang berbeza. Okey, ini salah satu fungsi satelit kan. Ketinggian daripada bumi dalam lingkungan 600 km dengan laju linear ialah 7.62 dalam 10^3. Okay. So berapakah percutan membesar? Okay, so that means kita ada satu bumi. Okay, the only Earth, bukan satu bumi. The only Earth, dia punya jejari adalah 6.38 dalam 10^6 kan? Okay. Dan satelit sebenarnya berada di atas permukaan bumi dengan 600 km. Okay, 600 km. So 600 km sebenarnya sama dengan berapa meter? Okay. So tukar unit kepada meter, kita tambah K ini, so darab 1000. So kita jadi 6 darab 10^5. Okay, 5 km. Okay, so sorry ya, saya punya tulisan agak susah sikit untuk saya tulis sebab saya guna mouse. 6 darab 10^5 km. Sorry, meter. Okay, meter. Okay, so kita masukkan sahaja formula ke dalam. Jadi kita tengok F sama dengan MV square bagi R kan. Dan kita tahu formula F sama dengan MA kan. Okay, so A sebenarnya sama dengan V kuasa 2
bagi R. Okay, V kuasa 2 bagi R. Jawapan A sama dengan V kuasa 2 bagi R. Di sini saya letak AC maksudnya pecutan memusat, centripetal acceleration. So V adalah 7.62 dalam 10 kuasa 3 dan bracket kuasa 2. Okay. Dan kita punya jejari untuk orbit sebenarnya, okay, sini adalah salah. Sebenarnya kita kena tambahkan jejari bumi dengan ketinggian daripada permukaan bumi. So 6.38 dalam 10 kuasa 6 kita kena tambah. Okay, tambah dengan 6 darab 10 kuasa 5. Okay, 10 kuasa 5. Okay, so jawapan kita akan dapat berapa? Okay, berapa jawapan dia? Okay, let's see ya. I try to calculate. So 7.62 square. Okay, 7.62. Kalau yang ini adalah 6.98. 6.98. Okay, jawapan lebih kurang adalah 8.31 kan? Okay, 8.31. Okay, 8.32. Okay, sorry, 32. Okay, ini adalah jawapan. Jangan lupa untuk tambah ketinggian. Okay, so soalan 4 dah selesai. Okay, soalan 4 dah selesai. Okay, kemudian kita tengok kepada soalan 5. Okay, dalam aktiviti menggunakan kit daya membesar, penyumbat kereta berputar dengan hal laju 3 meter per saat dalam bulatan mengufuk dengan jejari 0.8 meter apabila jisim sesenda ialah 100 gram. Berapakah jisim penyumbat getah? Okay, apakah konsep ini sebenarnya? Okay, konsep dia, kalau kita cuba tengok, kalau saya tidak pusing, okay, bila saya tidak pusing, maka kita punya penyumbat getah dekat sini kan. Dan kita ada tali dan kita ada sesenda, kan? Okay, kita sesenda. So sebenarnya apa berlaku adalah untuk tali ini ada daya tegang, okay, daya tegang di antara sesenda dengan penyumbat. Okay, so apa yang berlaku adalah bila saya pusing, okay, bila saya pusing, bila saya cuba pusing, maka sebenarnya kita nampak sesenda ni akan cuba naik ke atas. Okay, kenapa dia akan naik ke atas? Sebab ada daya yang tarik dia supaya dia ke atas kan. Okay, ada daya tarik ke atas. Dan kalau kita cuba tengok kepada penyumbat getah, okay, kenapa dia dapat pusing secara bulatan? Sebab ada daya berpusat yang selalu tunjuk ke arah tali kan. Okay, ditunjuk ke dalam. So kalau kita cuba gabungkan dua-dua ini, daya yang mengangkat, okay, daya yang mengangkat berat ini sebenarnya sama dengan daya memusat yang menyebabkan penyumbat getah ini pusing. Faham tak? Saya ulang semula. Kalau kita tengok sesenda ini, bila kita pusing, kita nampak sesenda akan naik ke atas. So bila ada naik ke atas, maksudnya ada satu daya. There's a force yang cuba akan angkat sesenda ke atas kan. So maka kita ada daya yang cukup untuk mengangkat sesenda. So ada daya tarikan ke atas. Kalau dari segi penyumbat getah, dia dapat pusing secara mengufuk. Kenapa? Sebab ada daya memusat. Jadi kita nampak daya tegang ni dia mesti sama. Okay, dia mesti sama. Kalau dia tak sama, kita akan nampak tali dia akan putus. Okay, kalau dia tak balance, dia mungkin akan putus. Ataupun dia mungkin akan renyung. Okay, kita punya tali mungkin akan macam ni. Kalau kita punya daya tak balance. So daya mesti balance.
Okay, dia punya daya tegangan. So, berat ini, okay, berat ini sama dengan daya membesar. Okay, berat sesenda ini sebenarnya sama dengan daya membesar. Okay, daya membesar. Okay, so jawapan berat sesenda sebenarnya menghasilkan daya membesar. Okay, kita dah angkat ke atas dan bila kita cuba kekalkan bulatan tersebut, maka daya ini dia sedang balancekan beban supaya dia tidak akan turun, dia tidak akan jatuh. Okay, faham tak? Mula-mula kita pusing, of course berat ini akan pergi ke atas. Tapi bila kita dah stable, kita pastikan paperclip ini untuk tidak menyebabkan sesenda terlebih angkat ke atas atau tidak melepasi. Okay, kita nak pastikan sesenda ini dia berada di satu keadaan, satu position yang sama. Dan sementara itu kita dapat pusingkan getah, penyebab getah supaya dapat menghasilkan satu daya membesar. Okay, so formula W sesenda sama dengan FC bagi penyumbat. So masukkan formula masing-masing. Okay, di mana W adalah mg. Okay, mg, ms, okay, S ini adalah sesenda. Dan FC sama dengan mv² bagi R kan. So MP ini adalah penyumbat getah. Dan kita masukkan nilai-nilai untuk MS. Oh sorry. Apa banyak sangat. Okay, kita masukkan nilai untuk MS. Okay, kita masukkan nilai untuk MS. So kita dapat 0.1 darab 9.81. Ini adalah percutan graviti sama dengan MP darab. Okay, hal laju adalah 3 dan R adalah 0.8. Jadi bila kita cuba tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 0.0872 kg. Okay, 0.0872 kg. Or is equal to 87.2 gram. Okay, 87.2 gram. Soalan 5. Okay, mungkin bila anda buat eksperimen, buat aktiviti, barulah anda dapat idea apa yang berlaku sebenarnya. Okay, soalan 6. Bumi mengambil masa 365 dan 1/4 hari untuk beredar satu kali mengelilingi matahari. Sejari orbit bumi ialah 1.5 dalam 10^11 meter. Berapakah kelajuan bumi mengelilingi matahari? Okey, hitung jisim matahari. So kita nak buat dua benda. Pertama adalah kita nak kira kelajuan dan kedua kita nak cuba carikan jisim matahari. Okey. So kalau kita ada matahari, okey, matahari dan kita ada bumi. Okey, bumi dia mengelilingi matahari kan. So satu pusingan kita panggil masa. Masa adalah 365 dan 1/4 hari. Okey. So T ini kita panggil tempoh. Okey, kita tulis tempoh T besar. Dan kalau kita cuba tengok dia punya jejari adalah 1.5 darab 10^11 meter. Dan kalau untuk bulatan, formula untuk cari lilitan adalah 2 pi r. So kalau S dia sama dengan 2 pi r. Okey, masukkan nombor R sama dengan 1.5 darab 10^11. Okey, dan kita nak cari V kelajuan. So kita tahu formula V sama dengan S bagi T. Di sini S adalah daripada lilitan dan T sebenarnya adalah tempoh untuk satu lilitan. Dan akhirnya kita dapat jawapan bagi kelajuan. Okey, di sini saya tunjukkan jawapan. So, tukarkan masa untuk satu lilitan kepada saat. Okey, so satu hari 24 jam. So 1 jam 60 saat, 60 minit. 1 minit 60 saat. So kita dapat jawapan 3.16 darab 10^7 saat. Okey. Dan kemudian kita cuba carikan lilitan. Okey. S sama dengan 2 pi r. Dan tekan kalkulator kita dapat jawapan lebih kurang 9.425 darab 10^11 meter. Okey.
Dan seterusnya, kita carikan V. Okay, kelajuan sama dengan S bagi T. Masukkan nilai S dengan T, kita akan dapat jawapan laju adalah 2.99 darab 10 kuasa 4 meter per saat. Okay, ini adalah kelajuan bumi mengelilingi matahari. Okay, so soalan 1 dah selesai. Dan untuk menentukan sisi matahari, okay, anda kena ingat formula apa? Okay, M sama dengan 4 pi square R cube bagi G T kuasa 2. Okay, M sama dengan 4 pi square R cube bagi GT kuasa 2. Okay, GT kuasa 2. So, apa yang kita nak buat adalah kita cuba masukkan semua nilai okay, ke dalam. Okay, ke dalam. So, 4 pi square jari adalah 1.5 dalam 10 kuasa 11. Okay, and then G adalah 6.6 dalam 7 dalam 10 kuasa negatif 11. Dan tempo adalah yang ini, yang kita cari. So, cuma anda kena berhati-hati bila buat penggunaan. Akhir sekali, kita akan dapat GC matahari adalah 1.995 dalam 10 kuasa 30 kg. Okay, more or less the same, like 1.98 something lah. Okay, bergantung kepada kita punya cara untuk round off kita punya nilai. Kalau kita tulis 3.16, mungkin dia punya jawapan sebenarnya 3.16 bla 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 kan. So dia sendiri sebenarnya beza banyak kalau kita tak masukkan. So it is better if you use the original value. Jangan hanya masukkan 9.425 saja. Masukkan nilai sebenarnya untuk membuat pengiraan. Okay? But normally exam they will accept lah. Once they see your working is okay, then your answer is quite near, then no problem. Okay, soalan 6 dah selesai. Kita ada 2 soalan lagi. Okay, soalan 7. Raja menunjukkan planet utarik mengorbit mengelilingi matahari dengan jejari 5.79 dalam 10 kuasa 10 meter. Dan tempoh peredaran 7.57 dalam 10 kuasa 6 saat. Hitung kelajuan planet. Okay, so sama dengan soalan tadi kan. Bila kita nak kira kelajuan, apa yang kita nak buat adalah kita nak carikan berapakah S. Okay, berapakah S dan berapakah T. Okay, berapakah S dan berapakah T. Okay, so very quick. T adalah 7.57 dalam 10 kuasa 6. Soalan dah bagi. Dan S kita guna 2 pi R untuk carikan berapa lilitan dia. Dan akhirnya kita masukkan V sama dengan S bagi T. Dan kita dapat jawapan 4.806 dalam 10 kuasa 4 meter per saat. Okey, so ini adalah jawapan bagi soalan 7. So far okey? Okey, last sekali adalah soalan 8. Soalan 8 agak susah sikit. Okay, diberikan jisim bumi 5.97 dalam 10 kuasa 24 kg dan jejari bumi 6.38 dalam 10 kuasa 6 meter. Kirakan laju sebuah satelit yang sedang mengorbit bumi pada ketinggian 3,800 km dari permukaan bumi. Okay, that means kita ada bumi, okay, dan kita ada satelit. Okay, so jejari bumi dan ketinggian dia, okay, lebih kurang 3,800 km. Okay, 3,800 km. 3,800 km. Okay, then jejari ini adalah 6.38 dalam 10 kuasa 6 meter. Okay, so untuk cari hal laju, okay, kalau kita tengok soalan tadi kan, kita cuba carikan V sama dengan S bagi T kan. Okay, di sini ada masalah. Kita boleh carikan S kan dengan 2 pi R kan. Okay, R ini adalah hasil tambah ketinggian daripada bumi dan juga jejari. 3,800 tambah 6.38 dalam 10 kuasa 6 kan. Tetapi kita tak tahu berapa masa dia. Okay, masa tempoh untuk satu pusingan. So, macam mana? So, dekat sini dia ada satu hint. Hubung kaitkan persamaan bagi daya berdasarkan hukum kegrawitian semester Newton dan juga daya merosot.
Okay. So, kita tahu daya membesar adalah disebabkan oleh daya graviti. That means Fg sebenarnya sama dengan Fc. Okay. Formula untuk Fg adalah G M M bagi R kuasa 2. Dan formula untuk daya membesar adalah MV kuasa 2 bahagi R. Okay, dekat sini anda kena tahu apa M besar, apa M kecil. Di sini siapa yang mengorbit? Satelit kan? So M kecil ini dia sebenarnya adalah jisim untuk satelit. Okay, jisim untuk satelit. Dan kita akan cuba potong jisim satelit. Okay, so kita dapat G M bagi R kuasa 2 sama dengan V kuasa 2 bagi R. Okay, so kita nak carikan V kan? So V kuasa 2 sama dengan G M bahagi GM R bahagi R kuasa 2. So sama dengan G M bahagi R. Sebab R dengan R ini boleh potong kan? Kita nak cari V. So V sebenarnya sama dengan punca kuasa. Punca kuasa G besar, M besar bahagi R. Di mana M besar ini adalah jisim bumi. Dan R ini sebenarnya adalah hasil tambah jejari bumi dan juga ketinggian. Okay, dan kita masukkan nilai, kita dapat jawapan. Alright? So dekat sini saya tunjukkan dia punya jawapan sebenarnya. So yang penting Fg sama dengan Fc. Dan tuliskan formula GMM bagi R kuasa 2 sama dengan MV kuasa 2 bagi R. Dan kita dapat potongkan M kecil sebab itu adalah jisim satelit. Okay, dan kita dapat formula GM bagi R kuasa 2 sama dengan V kuasa 2 bagi R. Dan tujuan kita nak carikan V kuasa 2. So V kuasa 2 sama dengan G, M, R yang dekat sini naik ke atas darab dengan GM bagi R kuasa 2. Dan kita cuba ringkaskan, kita dapat GM bagi R. Dan kita cuba punca kuasakan, kita dapat square root GM per R. Hari sekali kita masukkan nilai-nilai. G adalah 6.67 dan 10 kuasa negatif 11. Dan M adalah jisim bumi. Okay, masukkan. Dan R sebenarnya adalah jejari bumi tambah dengan ketinggian. Ingat, jangan masuk 3,800. Tukarkan 3,800 km ini kepada meter. Okay, tukarkan 3,800 km ini kepada meter. Dan akhir sekali, kita masukkan kalkulator dan kita tekan dapat jawapan 6263.2 meter per saat. Okay, so ini adalah hal laju ataupun kelajuan satelit. Okay, boleh? So ini adalah formula. Okay, dan sebenarnya kita akan tengok secara detail lagi dalam topik 3.3. Dan untuk soalan B, akhir sekali, berapakah tempoh diambil oleh satelit? Dan sekarang kita boleh guna formula V sama dengan S bagi T. Sebab kita dah carikan V dan kita dah carikan S melalui 2 pi R dan kita nak carikan T. Okay. So jawapan V sama dengan S bagi T di mana S adalah 2 pi R. Okay, masukkan R adalah jejari bumi tambah dengan ketinggian. Okay, yang nilai dekat sini lah. Okay, cuba tambahkan. Dan kita dapat jawapan untuk S. Akhir sekali kita masukkan formula T sama dengan S bagi V. Okay, T dengan V ni dia tukar tempat. So S bahagi V sama dengan 7.414 dalam 10 kuasa 7 bahagi V adalah daripada sini. Dan kita dapat jawapan 11,837.7 saat. Okay, 11,837.7 saat. Okay. So dia sebenarnya tak sampai 1 hari. Tak sampai 1 hari.
Okay, kalau satu hari dia 86,400 saat. Okay, so dia mungkin lebih kurang 3 jam. 3 jam lebih saja. Okay, so ini adalah tutorial bagi 3.1b. Saya berharap video ini dapat membantu anda untuk at least faham macam mana kita nak selesaikan soalan bagi topik 3.1 ini dengan menggunakan formula seperti F sama dengan mp² bagi R dan juga M besar jisim planet, jisim bumi sama dengan 4 pi square R³ bagi G D kuasa 2. Okey, itu sahaja dan kita jumpa pada video yang seterusnya untuk topik 3.2.